Adakah saya mula atau ada MC dahulu? Bisa langsung dimulai, Syekh. Terima kasih banyak, Syekh. Oke, barakallahu fiik. Amin wa fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا علما ووفقنا للخير واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد مسلمين dan muslimat rahimakumullah. Saya mengingatkan diri saya dan semua para muslimin dan muslimat untuk mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala apabila ikut pengajian kita pada hari ini. Yang mana insya-Allah taala pada hari ini kita akan memperbahaskan tentang peristiwa yang besar dalam sejarah umat kita, dalam sejarah Islam, yang ia peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah berfirman yang mafhumnya, jika kamu tidak membantunya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah membantunya ketika dia dikeluarkan oleh orang-orang kafir, yakni dikeluarkan daripada Makkah Al-Mukarramah, dan pada ketika itu dia bersama Abu Bakar Siddiq 2 orang, dan apabila mereka berdua berada di dalam gua yang ia gua Thawr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala membantu kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkurniakan kemenangan kepada kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa Ta'ala, tengok kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ibarat ini memberi motivasi kepada umat Islam, memberi motivasi yang kuat kepada kita. Walaupun kita menghadapi pelbagai jenis cabaran, walaupun kita menghadapi pelbagai jenis kesusahan, tetapi hendaklah kita bersemangat yang tinggi. Jangan kita sampai kepada keadaan yang mana kesedihan itu menghalang kita daripada kebaikan. Jangan kesedihan itu memberhentikan kita daripada melakukan kebaikan dan meneruskan perjuangan dakwah yang mulia. Muslimin dan muslimat, dalam kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak pelajaran bagi umatnya, ada banyak pelajaran bagi kita yang kita mengambil daripada kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, daripada kabilah Quraisy.
kabilah yang paling tinggi kedudukannya antara kabilah-kabilah Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turun wahyu ke atasnya apabila dia berusia 40 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mula membuat dakwah dengan penuh berani, dengan hati yang tetap dan kuat. Dia telah mula berdakwah berseorangan sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di Makkah ketika itu ramai orang yang menyembah berhala, ramai orang yang membuat kesyirikan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mula membuat dakwah, menyuruh manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki yang pertama yang telah memeluk dakwah Islam, yang telah memeluk agama Islam ketika itu, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan perempuan yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kanak-kanak yang pertama ketika itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan dia berusia ketika itu 8 tahun sahaja. Dan hamba sahaya yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung dakwah. Dan ada juga yang telah memeluk agama Islam seperti Uthman ibn Affan, Az-Zubair ibn Awam, Abdul Rahman ibn Auf, Talha dan Sa'ad, dan selain mereka daripada orang-orang Islam. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia meneruskan dakwah bersama yang telah memeluk agama Islam, tetapi pada awal tempoh dakwah mereka berkumpul di Darul Arqam, satu tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya untuk pertemuan mereka yang telah beriman dengannya, mereka yang telah memeluk agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke sana dan datang orang-orang Islam, tapi mereka pergi masuk ke Darul Arqam secara senyap-senyap, bukan terang-terang, supaya orang-orang musyrik tidak melihat mereka. Kemudian apabila mereka mahu bersurai daripada perhimpunan mereka di Darul Arqam, maka mereka akan keluar satu persatu, bukan sekaligus, supaya golongan kufar daripada Quraisy mereka tidak rasa tentang perhimpunan mereka. Dan keadaan ini telah berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun mereka telah kekal dalam keadaan ini. Kemudian telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Fasda' bima tu'mar" dalam surat Al-Hijr. yakni hendaklah kamu membuat dakwah secara terang-terang, sebut dakwah ini secara terang-terang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh semangat dia telah mula membuat dakwah secara terang-terang sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berlalu antara orang-orang Arab. Apabila mereka berkumpul dalam perhimpunan mereka, dia berlalu antara mereka dan dia bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Yani katakan la ilaha illallah, sesungguhnya kamu akan berjaya. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan setelah itu firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Maka Rasulullah disuruh untuk memberi amaran kepada ahli keluarganya, kerabatnya yang mereka dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan Banu Abdul Muttalib dan dia telah memberi amaran kepada mereka, menyampaikan kepada mereka dakwah dan kebenaran, dan dia telah kumpulkan mereka
dia menjemput mereka untuk makanan. Dia membuat jamuan dan menjemput mereka, dan dia telah menyampaikan kepada mereka kebenaran. Tetapi daripada saat itu, apabila dia telah membuat itu sallallahu alaihi wasallam, telah mula kerabatnya yang tidak beriman, kerabatnya yang musyrik seperti Abu Lahab, mereka telah mula marah dengan dia dan menyakitinya dan menyakiti sahabatnya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turun ke atasnya Al-Quran, dan mereka orang-orang musyrik ini sendiri, mereka telah mengaku bahawasanya Al-Quran ini bukan perbuatan manusia, ia bukan seperti syair yang mereka membuat. Bahkan itu adalah mu'jizah. Itu mu'jizah. Tetapi mu'jizat tidak mencipta hidayah pada hati seorang. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah mempertahankan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalaskan sebahagian daripada mereka ke atas perbuatan mereka itu dengan pelbagai jenis bala dan musibah. Maka ada di antara yang sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang namanya Al-Aswad bin Al-Muttalib ibn Al-Harith, dan ini Rasulullah telah membuat doa ke atasnya, maka orang ini jadi buta. Ada juga Al-Aswad ibn Abdi Yaghuth, maka orang ini dia telah berlalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Jibril berada bersama Rasulullah. Jibril telah membuat isyarat terhadap perut Al-Aswad itu, maka berlaku kepadanya penyakit dan dia telah mati dengan penyakit itu, penyakit dalam perutnya. Adapun selain itu juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah dia orang tua, tapi dia sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah membuat tanda atau menuju dengan tangannya ke arah kaki Al-Walid ibn Al-Mughirah, dan kakinya ketika itu telah masuk dalamnya sebatang besi daripada anak panah, dia tidak dapat untuk mencabutnya, maka kakinya itu keadaannya jadi lagi teruk dan dia telah mati. Juga Al-As bin Wa'il As-Sahmi, antara yang sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk satu duri di dalam kakinya, dan kakinya sudah keadaannya jadi sangat teruk. Ia jadi seperti leher unta, bengkak dan jadi seperti leher unta, dan dia mati dengan penyakit itu. Lagi Al-Harith bin Al-Aitalah As-Sahmi, juga Jibril telah membuat isyarat terhadap dia telah menuju terhadap dia dengan tangannya, maka dia mula muntah nanah dan keluar nanah daripada hidungnya, dan dia mati dengan penyakit itu. Adapun Uqbah bin Abi Mu'ayth yang sangat juga menyakiti Rasulullah, dia telah dibunuh di perang Badr. Dan Abu Lahab yang dia sangat menyakiti Rasulullah, dan turun satu surah dalam Al-Quran tentang dia, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zat lahab. Abu Lahab ini Allah Ta'ala telah menurunkan ke atas dia satu penyakit namanya Al-Adasah, maka dia mati dengan penyakit itu, dan penyakit itu apabila berlaku kepada seorang, orang lain akan lari daripadanya, maka dia mati dengan penyakit itu. Dan apabila keadaan seperti ini, maka golongan kufar Quraisy mereka pergi kepada Abu Talib. Beberapa kali mereka pergi kepada Abu Talib. Abu Talib walaupun dia tidak memeluk agama Islam, dia bapa saudara Rasulullah, dia tidak memeluk agama Islam,
Tetapi dia mempertahankan Rasulullah. Dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan musyrik daripada Quraisy, mereka telah pergi berjumpa dengan Abu Talib beberapa kali. Setiap kali mereka minta untuk memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dakwah atau untuk serahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan setiap kali Abu Talib dia cakap dengan mereka sampai mereka balik. Pada kali yang akhir mereka datang dan mereka kata, wahai Abu Talib, kamu ini orang yang tua, kamu ini orang yang ada kedudukan di antara Quraisy, maka jika kali ini kamu tidak mengambil tindakan terhadap anak saudara kamu, maka kita akan memerangi kamu dengan dia. Yani mereka kata kita akan memerangi kedua-dua kamu. Apabila Abu Talib melihat bahawasanya golongan Quraisy ini semakin bermusuh terhadap dia dan mereka mahu memerangi dia, dia pergi bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah membawa dengannya tawaran daripada golongan musyrikin. Yang golongan musyrikin kata, jika dia mahu harta, kita memberinya harta sampai dia jadi orang yang terkaya di kalangan kita. Dan jika dia mahu kedudukan yang tinggi, kita akan menjadikan dia ketua dalam Quraisy, tidak akan mengambil keputusan melainkan setelah bermasyawarat dengan dia. Dan jika dia mahu wanita yang cantik, kita akan memperkahwinkan dia dengan wanita yang paling cantik di kalangan Quraisy. Maka apabila Abu Talib dia datang membawa tawaran ini, dia mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak menjual agamanya, yang dia berpegang teguh dengan dakwah kepada agama Islam dan tidak meninggalkan apa yang Allah Ta'ala telah menyuruhnya, dia menjawabkan, wallahi ya am, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amr ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw ahlika dunah. Mafhumnya, demi Allah wahai bapa saudaraku, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, supaya saya meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkannya sampai ia terzahir atau saya mati sebelum. Yani dia tidak meninggalkannya langsung. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat, tengok kepada kekasih kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia membuat, bagaimana ketetapannya. Dia tidak meninggalkan dakwah kerana dunia. Dia tidak meninggalkan dakwah apabila menghadapi kesusahan, cabaran, tetapi dia tetap dalam perjuangan dakwah. Dia tetap dalam perjuangannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberi jawapan ini dengan hati yang tetap dan berani, dia menangis dan dia pergi. Maka bapa saudaranya memanggil dia. Dia kata, ya ibna akhi, qul ma ahbabta fala uslimka abada. Wahai anak saudaraku, mafhumnya, wahai anak saudaraku, katakanlah apa yang kamu mahukan, maka saya tidak akan serahkan kamu kepada mereka langsung. Abu Talib hatinya jadi lagi tetap untuk tidak serahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka apabila Quraisy melihat ini, apabila golongan kufar daripada Quraisy melihat ini, maka mereka katakan kepadanya, ini adalah Imarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Mereka kata kepadanya, ini adalah Imarah ibn al-Walid. Dia seorang pemuda daripada Quraisy dan dia kuat dan dia orang tampan. Mereka kata, ambillah dia, jaga dia dan bagi kepada kita Muhammad. Maka kata Abu Talib, alakah jahatnya tawaran yang kamu memberi kepada saya? Mahukan saya menjaga anak kamu dan serahkan anak saya kepada kamu untuk membunuhnya?
ini tidak akan berlaku langsung. Maka apabila Quraisy melihat bahawasanya Abu Talib tetap mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat untuk mencari setiap orang yang telah memeluk agama Islam di kalangan Quraisy pada setiap kabilah, dan untuk pergi dan memukul mereka dan menyiksakan mereka. Dan antara yang dipukul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia dipukul dengan cara yang teruk, kata ahli sirah, sampai tidak boleh bezakan hidungnya daripada bahagian yang lain daripada mukanya. Dan dia dibawa ke rumahnya, dan dia kekal satu tempoh tidak mampu bercakap, tidak mampu bergerak, sampai mereka sangka Abu Bakar telah mati. Dan sudah dibuat bagi selainnya daripada para sahabat macam-macam. Contohnya Ammar ibn Yasir telah dipukul sampai patah tulang rusuknya. Ibu kepada Ammar ibn Yasir, Sumayyah bin Hatib, Abu Jahal telah tusuk dia dengan satu pedang, dengan satu senjata. Maka dia telah membunuhnya hanya kerana dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mana anak muda kita melihat kesabaran para sahabat dalam perjuangan dakwah, hatta walaupun mereka ada di antara mereka dibunuh, dia tidak meninggalkan kebenaran. Dan ayah kepada Ammar ibn Yasir dipukul juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lalu melihat keluarga Ammar ibn Yasir apa yang berlaku kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah." yakni bersabarlah wahai ahli keluarga Yasir, sesungguhnya kamu akan masuk ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, walaupun telah berlaku itu, ini tidak memberhentikan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perjuangan dakwah. Dia telah meneruskan dakwah, dan dia lalu antara orang ramai menyampaikan dakwah, dan dia berjumpa dengan mereka dan menyebarkan dakwah. Kemudian apabila sampai waktu musim yang mana orang Arab berkumpul di Makkah, maka orang-orang musyrik mereka berkumpul. Mereka pergi kepada Al-Walid ibn Mughirah. Mereka kata kepadanya, apakah kita akan katakan tentang Muhammad jika orang daripada luar Makkah tanya? Orang yang datang dari luar, apakah kita akan katakan kepada mereka? Maka dia kata, kita kena kata satu pendapat sahaja, kerana kalau kita kata pelbagai pendapat, orang lain akan tahu bahawasanya kita tidak cakap apa yang benar. Maka ada yang kata, kita akan katakan tentangnya dia orang gila. Maka yang lain kata, tapi tidak ternampak padanya tanda-tanda orang gila. Orang gila ada tanda-tandanya, tak ada itu pada Muhammad. Ada yang lain kata, kita akan kata dia tukang sihir. Maka mereka kata juga, tetapi cara yang dia membuat, ini bukan cara orang yang membuat sihir. Maka mereka berbeza pendapat apa yang mereka akan membuat dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Walid ibn Mughirah dia kata, kita semua akan kata bahawasanya dia tukang sihir. Dia membuat sesuatu untuk pisahkan antara ayah dan anaknya, antara suami dan isteri. Maka dia suruh mereka semua untuk katakan seperti ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadhu billahi taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala. Maka datang daripada jauh orang-orang ke Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah kepada mereka, seperti wafdu Najran yang datang daripada Hamadan, daripada Yaman. Dan mereka sebelum datang mereka beragama Nasrani. Mereka datang berjumpa dengan Rasulullah dan mereka memeluk agama Islam. Dan apabila mereka telah memeluk agama Islam,
apabila mereka telah memeluk agama Islam dan mereka 20 lelaki, 20 lelaki, maka golongan kufar Quraisy mereka kata, bagaimana kamu membuat ini? Kaum kamu ini telah mengutuskan kalian untuk berjumpa dengan Muhammad untuk tahu khabar sahaja, tetapi kamu telah mengikutnya dan memeluk agamanya. Maka orang ini daripada Najran, mereka tidak mahu bercakap dengan golongan kufar daripada Quraisy. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ada di antara para sahabat yang diseksakan seperti Bilal Al-Habashi radhiyallahu anhu, dibawa ke padang pasir pada saat yang sangat panas di peninsula Arab, diletakkan atas dadanya batu-batu yang besar. Maka dia tetap kata, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Maka ada antara orang-orang kafir mereka kata, kamu tidak tahu ke perkataan selainnya? Tetapi dia tetap kata ahadun ahad. Tengok kepada ketetapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana mereka tidak meninggalkan dakwah dan kebenaran walaupun di dalam keadaan yang susah. Kemudian Quraisy dan Bilal ini dengan 6 orang yang lain, hamba-hamba sahaya yang diseksakan, hamba-hamba sahaya yang mereka telah diseksakan oleh orang-orang kafir. Abu Bakar telah memberi mereka semua ini 7 orang beragama Islam. Abu Bakar membeli mereka dan membebaskan mereka kerana Allah. Kemudian golongan kufar Quraisy mereka katakan, wahai Muhammad, tunjukkan bagi kita satu bukti bahawasanya kamu Nabi. Tunjukkan kepada kita mukjizat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka mukjizat bulan terbelah 2, dan itu ketika itu malam 14. Malam 14 yang mana bulan besar ternampak dengan jelas. Dia menuju dengan jarinya ke arah bulan, maka bulan terbelah 2. Tetapi tetap orang yang Allah Taala tidak kehendaki bagi dia hidayah, ada yang kata bahawa ini sihir. Maka datang orang daripada jauh. Mereka kata pada malam 14 kita telah melihat bulan terbelah 2. Dan ini bukti bahawa itu bukan sihir. Kerana kalau sihir, ia memberi kesan atas yang dekat dengan orang, bukan atas orang jauh-jauh. Ada satu bangunan di China yang mana binaan yang lama, ditulis atasnya, dijumpai seperti mana ahli sejarah kata, ditulis atasnya dibina pada tahun bulan terbelah 2. Subhanallahil azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah keadaan jadi semakin berat atas para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh setengah daripada mereka untuk berhijrah ke Habsyah. Maka 17 daripada mereka, 5 perempuan dan 12 lelaki, mereka telah berhijrah ke Habsyah. Dan di sana ada satu raja yang mana mereka telah pergi kepadanya, dan dia telah mengalu-alukan mereka, yang dia adalah Ashamatun Najashi. Antara yang telah pergi berhijrah ke Habsyah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan isterinya Ruqayyah, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Mus'ab bin Umair dan Az-Zubair bin Al-Awwam dan Abdul Rahman ibn Auf dan Hatib ibn Amr dan selain mereka. Maka mereka telah sampai ke sana, dan itu adalah hijrah yang pertama. Tetapi apabila mereka sampai ke sana, berlaku sesuatu di Makkah, maka mereka sangka bahawasanya keadaan di Makkah sudah jadi lagi ringan bagi orang-orang yang beriman. Maka mereka balik. Apabila hampir dengan Makkah, mereka baru tahu apakah ceritanya. Maka
mereka tidak meneruskan masuk ke Makkah, bahkan mereka mengambil orang lain dan balik ke Habsyah. Dan kali yang kedua mereka pergi ke Habsyah, mereka lebih daripada 100 orang. Lebih daripada 100 orang mereka pergi ke Habsyah. Seperti mana setengah ahli sirah telah menyebutkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila sahabat Rasulullah berhijrah ke Habsyah, maka golongan Quraisy tidak meninggalkan mereka. Mereka telah menghantar Amr bin al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah, dan dikatakan juga Umar ibn al-Walid. Mereka telah mengutuskan orang-orang ini untuk pergi kepada An-Najashi dan membuat fitnah antara dia dan para sahabat supaya dia keluarkan mereka daripada tanah dia. Maka apabila mereka sampai, mereka berjumpa dengan Raja Habsyah, mereka mula membuat dusta terhadap para sahabat. Mereka kata, sudah datang ke tanah kamu ini setengah daripada kaum kita, dan mereka orang-orang yang remeh, mereka orang-orang yang meninggalkan agama ayah datuk nenek mereka, dan mereka cakap macam-macam tentang para sahabat. Maka mereka minta mereka minta daripada Ashamah untuk mengembalikan mereka ke Makkah. Maka Ashamah kata, tidak, saya mahu mendengar daripada mereka. Maka apabila Ashamah minta daripada para sahabat penjelasan, maka mereka bincang apa yang mereka akan katakan kepada dia, dan mereka semua bersetuju untuk mereka cakap dan berkata apa yang Rasulullah telah mengajarkan sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berjumpa dengan Ashamah. Mereka memberitahu dia bahawasanya dahulu mereka hidup di jahiliyah, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada mereka kebenaran dan mengajar kepada mereka akhlak yang baik dan iman dan tauhid, dan menyuruh mereka dengan ibadat. Maka Ashamah kata, adakah kamu ada sebahagian daripada apa yang diturunkan ke atas Nabi kamu ini? Dan yang jadi wakil untuk bercakap ketika itu Ja'far bin Abi Talib. Dia kata iya, dan dia mula membaca daripada surat Maryam. Dia baca daripada surat Maryam, maka An-Najashi dan pendeta An-Najashi, kerana An-Najashi dahulunya dia orang Nasrani. Maka Najashi dengan pendeta-pendeta dia, mereka mula menangis. Maka An-Najashi setelah itu, An-Najashi telah memeluk agama Islam. Dia telah memeluk agama Islam, dan dia telah menerima para sahabat di tanahnya dan menjaga mereka dan membantu mereka. Dan orang-orang daripada Quraisy yang datang itu tidak dapat untuk membuat fitnah antara An-Najashi dan para sahabat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila golongan Quraisy tidak dapat untuk membuat fitnah antara Najashi dan para sahabat, maka setelah mereka balik ke Makkah, yang pergi ke Habsyah itu yang dihantar oleh orang-orang musyrik. Setelah mereka balik dan Quraisy dan golongan musyrik daripada Quraisy mereka tahu apa yang berlaku di Habsyah, maka ada antara Quraisy yang mereka mengambil keputusan untuk membuat boikot terhadap Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Maka ada seorang namanya Al-Baghid bin Amir ibn Hashim. Dia telah menulis satu surat yang mana dalamnya dia tulis bahawasanya golongan ini kita tidak akan lagi bernikah daripada mereka, tidak membuat urusan jual beli dengan mereka, tidak bagi mereka masuk ke pasar-pasar kita. Maka mereka telah, dan surat ini disimpan dalam Kaabah. Maka mereka telah membuat boikot terhadap Bani Hashim, dan mereka sekat mereka di dalam satu tempat yang terkenal dengan Syi'bu Abi Talib. Mereka telah disekat di sana, dan mereka dihalang daripada
keluar membuat perniagaan atau membeli barang dan dihalang daripada dapat keperluan mereka, sampai boleh dengar bunyi tanggisan-tanggisan anak mereka yang kecil mahukan makanan, dan bagaimana mereka keluar daripada keadaan itu. Diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya surat yang ditulis dan disimpan dalam Kaabah itu sudah dimakan oleh satu serangga. Maka dia mengkhabarkan kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Abu Talib dengan beberapa lelaki mereka keluar daripada kawasan yang mereka disekat di dalamnya. Maka orang-orang musyrik daripada Quraisy mereka kata, sudah mereka tidak dapat tahan, mesti mereka datang untuk bincang dengan kita tentang serahkan, mereka mahukan mereka serahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang Abu Talib, mereka kata hendalah kamu serahkan Muhammad kepada kita. Maka dia kata, kamu bawalah surat itu. Bawa surat itu, kita mahu bincang. Dan sudah saya dikhabarkan oleh anak saudaraku bahawasanya ada serangga yang telah makan surat itu. Jika betul apa yang dia katakan, kita tidak serahkan dia langsung. Dan jika tidak betul, kita serahkan dia kepada kamu. Maka mereka pergi untuk melihat surat itu, dapatnya memang sudah dimakan oleh serangga. Dan ini kisah bagaimana habis keadaan itu, mereka dapat keluar daripada Syi'b Abi Talib. Dan setelah itu telah berlaku kewafatan Abi Talib. Abu Talib yang sangat mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka keluar daripada Syi'b Abi Talib, 8 bulan setelah mereka keluar, telah wafat Abu Talib. Dan 3 hari setelah kewafatan Abu Talib, telah wafat As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Talib wafat, maka golongan kufar Quraisy mereka jadi semakin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dapat menyakitinya dengan cara yang mereka tidak dapat membuatnya sebelum ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dan menyambung perjuangan dakwahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke At-Taif. Dia harap bahawasanya mereka akan di At-Taif mereka akan memeluk agama Islam dan membantunya, tapi mereka juga telah menolak dakwah Islam dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dilempar atasnya batu-batu dan tercedera kakinya dan keluar darah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke Makkah dan bermalam di rumah Ummi Hani, dan berlaku mukjizat Isra dan Mi'raj. Telah berlaku mukjizat Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, dia telah meneruskan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cuba untuk minta bantuan atau untuk mendorong setengah kabilah untuk membantunya, kerana Quraisy tidak mahu membantunya untuk menyebarkan dakwah, yakni golongan kufar Quraisy tidak mahu membantunya. Maka tidak ada satu kabilah yang menerima untuk membantunya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah telah mempermudahkan bagi Rasulullah bertemu dengan setengah orang daripada Al-Aus dan Al-Khazraj, 2 kabilah daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah bertemu dengan mereka di Makkah Al-Mukarramah, dan mereka telah memeluk agama Islam, dan mereka balik dan menyebarkan agama Islam, dan mereka datang pada tahun yang seterusnya dan bilangan mereka bertambah, dan Islam semakin tersebar di Madinah Al-Munawwarah sampai tidak ada rumah melainkan telah masuk Islam ke dalamnya di Madinah Al-Munawwarah, melainkan ada dalamnya orang yang beragama Islam. Maka apabila
keadaan di Madinah Munawwarah jadi seperti itu dan orang Islam di sana semakin kuat, maka maka para sahabat Rasulullah dengan izin daripada Rasulullah mereka mula berhijrah ke Madinah Munawwarah. Kebanyakan mereka berhijrah sebelum Rasulullah dan kekal di Madinah Munawwarah sebahagian daripada orang-orang Islam. Kekal dengan Rasulullah Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib, dan ada setengah orang yang sakit, orang yang dihalang tidak mampu keluar. Apabila orang kufar, apabila golongan kufar daripada Quraisy melihat bahawasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka keluar berhijrah, mereka bimbang bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan keluar. Mereka bimbang bahawasanya dakwah dia akan tersebar di kawasan yang lain. Maka mereka berkumpul untuk bermasyawarat dan datang iblis dalam rupa paras seorang lelaki. Maka dia datang, dia kata, saya ini ketua daripada Najd, ketua kabilah. Dia masuk bersama mereka dan mereka bincang dan memberi pelbagai cadangan sampai Abu Jahal kata, kita akan memberi dan kita akan pilih daripada setiap kabilah seorang lelaki yang gagah yang kuat, memberi kepadanya pedang, kemudian mereka semua masuk sekaligus dan membunuh Muhammad, supaya apabila Banu Abdi Manaf, apabila kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu memerangi yang membunuhnya, maka mereka dapat bahawasanya semua kabilah sudah terlibat dalam keadaan ini dan mereka tidak dapat untuk berperang dengan mereka. Kata iblis, ini adalah pendapat yang kita akan melakukannya. Subhanallahil azim. Maka mereka telah mengambil keputusan untuk melakukan ini dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Jibril mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rancangan yang jahat yang dibuat oleh orang-orang kafir, dan Jibril menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak tidur pada malam itu di dalam rumahnya, bahkan untuk keluar berhijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Ali ibn Abi Talib untuk tidur di atas tilamnya, dan datang sampai orang-orang kafir di depan pintu rumah Rasulullah dan dia belum keluar lagi. Maka Rasulullah mengambil segenggam daripada tanah dan dia mula membaca daripada surat Yasin sampai firman Allah Ta'ala, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, dan dia meletakkan tanah atas kepala-kepala mereka, berlalu depan mereka, mereka tidak dapat. Allah berfirman, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, Allah menjadikan penghalang daripada depan dan belakang mereka, mereka tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Abi Bakar ketika waktu zuhur, dan dia memberitahu Abu Bakar tentang izin untuk berhijrah. Abu Bakar minta untuk bersahabat dengannya dalam perjalanan itu. Maka mereka berdua telah keluar pada waktu malam menuju ke Gua Thawr di satu gunung dekat dengan Makkah. Mereka telah masuk ke dalamnya dan mereka telah tinggal di dalamnya. Mereka telah tinggal di dalam gua 3 malam. 3 malam. Dalam 3 malam ini datang Amir bin Fahirah kepada mereka, membantu mereka, dan Abdullah ibn Abi Bakar datang memberi khabar kepada mereka tentang perbuatan orang kafir dan rancangan mereka. Dan pada setelah 3 hari mereka telah keluar dan mereka mengupahkan seorang namanya Abdullah ibn Uraiqid, dan dia ini orang kafir tapi mereka mengupahkan dia untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Dan apabila mereka keluar, ada seorang namanya Suraqah bin Malik tahu tentang mereka dan ikut mereka. Apabila dia berdekatan dengan mereka, maka Rasulullah membuat doa ke atasnya. Rasulullah bersabda, Allahumma kfinahu kaifa syi'ta wa bima syi'ta. Ya Allah, pertahankanlah kita daripada dia dengan cara yang kamu kehendaki, dengan apa yang kamu kehendaki. Maka turun 2 kaki kudanya, masuk dalam tanah, walaupun tanah itu pejal, tapi masuk sampai perut
kuda itu ia lekat dengan tanah. Maka Suraqah kata, buat doa bagi saya dan saya tidak akan mengkhabarkan sesiapa. Maka Rasulullah membuat doa dan keluar kudanya dan dia balik dan tidak mengkhabarkan kepada sesiapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq meneruskan perjalanan mereka dan berlalu di khemah Ummi Ma'bad dan berlaku mukjizat kepada Rasulullah. Ada kemah bagi seorang wanita namanya Ummu Ma'bad dalam perjalanan daripada Makkah ke Madinah. Dia Rasulullah dapat di sana satu kambing yang tak ada susu. Menyapu atasnya, keluar daripadanya susu serta merta. Dan Ummu Ma'bad telah memeluk agama Islam. Orang-orang Islam di Madinah Al-Munawwarah menunggu ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu hari-hari mereka keluar untuk mengalu-alukan Rasulullah. Maka sampai satu hari mereka keluar untuk mengalu-alukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai dan mereka telah mengalu-alukannya dengan penuh kegembiraan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah satu pokok tamar dan orang-orang Islam datang mula bersalaman dengan dia. Dan ada ramai daripada mereka ketika itu belum melihatnya. Sebelum itu, kali pertama melihatnya. Cuba gambarkan betapa gembiranya para sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke tempat mereka. Andaikan kalau kita dapat seperti itu, kalau Rasulullah datang untuk menziarahi kampung kita atau bandar kita, bagaimana kita akan membuat persiapan? Bagaimana kita akan membuat? Masya Allah al-Azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia datang, maka datang orang-orang Islam mengalu-alukannya dan ada kanak-kanak dan wanita yang mereka kata, أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Untuk tujuan apa? Untuk menyebarkan agama, untuk menyebarkan akidah yang benar, beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana kepercayaan itu kepercayaan yang benar, kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Ta'ala ada dan Allah Ta'ala dia tidak seperti sesuatu. Allah bukan seperti manusia. Dia tidak bersifat dengan anggota-anggota badan. Dia bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bukan seperti cahaya, bukan seperti jin, bukan seperti udara, bukan seperti ruh. Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan segala tempat dan segala arah, yang menciptakan langit dan bumi, dan arah yang 6,
atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Ini akidah yang benar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpegang dengannya dan menyebarkannya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai, maka dialu-alukan di Quba, dan dia tinggal, menurut setengah ahli sirah, mereka kata dia tinggal 4 hari di sana. Kemudian dia masuk lagi ke dalam Madinah Al-Munawwarah atas untanya, dan untanya dia telah biar untanya tanpa pegang talinya, dan dia suruh semua untuk tidak pegang talinya, dan dia telah mengkhabarkan bahawasanya ada suruhan bagi unta ini. Maka untanya berjalan sampai ia duduk di tempat itu Rasulullah telah membuat padanya masjidnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi tetamu bagi Abi Ayyub Al-Ansari selama 1 bulan tinggal di rumah Abi Ayyub. Beruntunglah Abu Ayyub terima tetamu ini, yang dia semulia-mulia tetamu, seafdal-afdal tetamu dia boleh terima. Masya Allah al-azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu sahaja depan rumah kita, kita akan terlalu gembira. Apatah lagi kalau dia masuk rumah kita, apatah lagi kalau kita hidangkan makanan dan minuman kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina masjidnya dan membina rumah-rumah di dekat dengan sana bagi isteri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengajar ukhuwah kepada Muhajirin dan Ansar, sampai ada antara Al-Ansar yang mereka memberi separuh harta mereka, separuh rumah mereka kepada Al-Muhajirin. Masya Allah al-azim. Alakah baiknya kita mengambil pelajaran ini dan kita ingat bahawasanya kita orang-orang Islam, kita ada hubungan kesaudaraan Islam antara kita, maka hendaklah kita berkasih sayang antara kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun apabila kita semua beragama Islam, yang walaupun kita daripada pelbagai bangsa, pelbagai kawasan, pelbagai bahasa, tetapi kita beragama yang satu, agama yang mulia, agama Islam, yang ia agama semua para anbiya alaihimus salatu wassalam, daripada Adam sampai kepada Muhammad. Semua mereka membawa agama Islam dan tiada seorang nabi yang membawa selain Islam. Muslimin dan muslimat, ini adalah secara ringkasnya kisah bagi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mahu mengucap ribuan terima kasih kepada semua yang telah menyertai pengajian kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada semua saudara-saudari yang mereka ikut kita daripada Jakarta, yang mereka ikut kita daripada Jawa, daripada Aceh, daripada Sumatera, daripada Kalimantan, daripada Sulawesi, daripada Bengkalis, dan semua yang lain daripada seluruh kawasan Indonesia. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Juga yang telah menyertai kita daripada Malaysia juga, terima kasih banyak kepada semua. Atau yang telah masuk menyertai daripada Brunei atau Singapura atau Selatan Thailand. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak dan harap insya-Allah taala kita bertemu insya-Allah taala secara fizikal di Jakarta pada masa yang terdekat insya-Allah taala. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akramakumullah. Syukran, barakallahu fiik ya Syekh. Masya Allah Allah. yukrimuka wa yajzika khairan. Masya Allah. Sudah boleh kami tutup Syekh? Boleh. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak Syekh. Bersama. Pada para peserta juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya pada kajian hari ini.
Semoga kita semua diberikan keberkahan dan diberikan kebaikan oleh Allah, serta diberikan kekuatan untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.